Nabi berkata, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Adalah kamu semua berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin selepas daripada aku. Jadi para ulama ketika mensyarahkan hadis ini menyatakan bahawa ini adalah salah satu daripada dia panggil perkara yang diberitahu oleh Rasulullah SAW pada masa akan datang. Nabi dah bagi tahu dah, selepas aku ni akan ada khulafa' ar-rasyidin. Maksudnya khalifah-khalifah yang akan menggantikan aku dalam keadaan mereka ini rasyidin. Orang yang rasyid. Rasyid ni orang yang bijak, yang kamu mesti mengikutinya. Bagaimana kamu ikut aku, kamu kena ikut mereka. Tak tahu siapa, tapi Nabi sebut khulafa' rasyidin. Ya. Kira antara benda ghaib yang akan berlaku pada masa hadapan yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Benda akan datang ni ada Nabi bagi tahu, ada Nabi tak bagi tahu, kerana Nabi tidak diwahyukan. Ya. Dan benda yang berlaku akan datang dia termasuk dalam perkara ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib ni so tahu apa-apa yang diwahyukan kepadanya. Ya. Yang diwahyukan disampaikan, yang tidak disampaikan of course lah tidak diwahyukan kepadanya, kerana Rasulullah tidak menyembunyikan ilmu. Apa yang diwahyukan kepada baginda memang untuk umatnya. Jadi dia bagi tahu. Ya. Di samping banyak lagi hal-hal yang lain. Hadis-hadis akhir zaman tu semua ghaibiyat. Mana Nabi tahu benda yang akan datang, melainkan dia datang mesti wahyu. Jadi Nabi bagi tahulah, ya. Jadi Nabi tahu benda ghaib, ya. Sebahagian yang diwahyukan kepadanya, tapi tidak semua. Jadi kita tidak menafikan akan perkara ghaib diketahui oleh Rasulullah SAW, dan kita juga tidak memutlakkannya. Kita tak kata Nabi ni tahu benda ghaib, stop at that point. Tak. Kita juga tidak menafikannya. Kita kata Nabi tidak mengetahui benda ghaib, melainkan apa-apa yang diwahyukan kepadanya. Ya. Itu adalah prinsip yang jelas yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan Nabi berkata, addu 'alaiha bin nawajis. Kamu kena pegang akan sunnah itu dengan gigi geraham kamu. Ya. Jadi timbul persoalan, adakah sunnah Nabi dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin berbeza? Tidak. Berpeganglah dengannya dengan gigi geraham kamu. Nabi tak kata berpeganglah dengan kedua-duanya, kerana dia bukan perkara yang berbeza. Khulafa' ar-rasyidun of course lah dia tidak buat sunnah dia sendiri. Dia ikut sunnah Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi kata addu 'alaiha bin nawajis. Ya. Nabi buat mari perkataan singular. Patut Nabi kata berpeganglah kamu dengan kedua-dua sunnah itu. Tak, Nabi kata berpeganglah kamu dengan sunnah itu. Satu sunnah dia. Ya. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau menukilkan, atau buku ini menukilkan kalam Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, anak murid kepada Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah, guru kepada As-Sakhawi. Tiga tokoh ni adalah tokoh besar dalam ilmu. Ya. Al-muradu bis sunnah at-tariqah la allati tuqabil al-fardha wa raghbah 'ani syai', al-i'radu anhu ila ghairihi, wal muradu man taraka tariqati wa akhadha bi tariqati ghairi falaysa minni. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Of course dia ada buku yang mensyarahkan Sahih Bukhari yang bernama Fathul Bari. Ya. Jadi yang huraian hadis ini huraian. Dia kata yang dimaksudkan dengan sunnah ialah at-tariqah, jalan. Sunnah-sunnah ni secara bahasanya makna jalan. Ya. Dan ini saya kira disepakati oleh ahli-ahli bahasa. Seumpama bila kita lihat dalam mu'jam ataupun kamus Arab yang klasik ataupun yang moden, biasanya mereka akan mendefinisikan sunnah kepada tariqah. Ada kalanya mereka mentakrifkan ia sebagai asirah. Ya.
Bila kita lihat mujah yang lama-lama lah, terutama kita tak tahulah ya. Al-Imam Ibnu Manzur ada Lisanul Arab. Dia juga mentakrifkan sedemikian. As-sunnah hiya sirah katanya. Sunnah ni ialah sirah, jalan. Jalan. Al-Imam Ibnu Faris dalam Mujmal Al-Lughah juga mendefinisikan as-sunnah hiya sirah wa tariqah. Sunnah ialah sirah dan tariqah. Jalan belaka tu, sirah pun jalan. Sirah ni makna jalan, tariqah pun makna jalan ya. Sama saja. Jadi Nabi kata sunnah aku ialah jalan aku. Maksud sunnah ialah jalan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, way of life. Sunnah-sunnah ni maksud way of life. Sunnah Nabi ialah way of life of the prophet. Jalan hidup Rasulullah, itulah maksudnya, kata beliau lah ya. Sunnah-sunnah ni sebenarnya dia ada banyak maksud. Dulu saya dah pernah urai ni, dulu dalam buku lama kan. Sunnah ni tuan-tuan, ada kalanya ia bermaksud benda yang tidak wajib. Ya. Itu sunnah yang diguna pakai dalam ilmu fiqh. Hak ni wajib, hak ni sunnah, hak ni haram, hak ni makruh, hak ni harus, tu dalam fiqh. Ya. At-tariqah al-masluka fid din min ghairi iftiraq wala wujub. Benda hak kita buat hak tidak wajib. Itulah maksud sunnah. Suruh juga tapi dia tidak wajib. Tu hak diguna pakai dalam fiqh ya. Bukan hak tu ya, bukan maksud tu. Hadis ni bukan sunnah-sunnah hak tak wajib tu. Sunnah kita kata sunnah tu bukan. Tapi sunnah di sini ialah jalan hidup Rasulullah SAW secara am. Umpama kata Al-Imam Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, bila sebut sunnah ialah at-tamassuk bima alaihi Rasulullah. Berpegang dengan apa-apa yang di atasnya Rasulullah SAW. Minal i'tiqadat, daripada kepercayaan. Sunnah-sunnah ni bukan benda sunat semata-mata, hak tu dalam fiqh. Tapi dalam syariat keseluruhan, sunnah-sunnah ni ialah apa-apa yang Rasulullah berada di atasnya. Sama ada perkara yang melibatkan kepercayaan, i'tiqadat. Ya. Sebab itu kita kena sebut kepercayaan karut, kepercayaan tidak betul, benda-benda merepek, khurafat. Kena sebut sama tu pasal dia part daripada syariat. Bakat ia daripada sunnah Rasulullah SAW. Bukan sunat, sunnah. Kerana kita kena sentiasa berada di atas kepercayaan benar yang diasaskan oleh syarak. Ya. Dulu ada orang kata lepas ditanam ni adalah kitab sebut mayat atau roh balik ke rumah, tengok anak, tengok bini. Hari ni ada ustaz mengajar gitu pula. Dia kata adalah kitab. Ada kitab mana? Kalau ada kitab pun tak betul tu. Mayat nak balik buat apa? Kan? Repek. Jadi i'tiqadat kata Ibn Rajab Al-Hambali. Wal a'mal, dan juga amalan. Sunnah-sunnah ni melibatkan kepercayaan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Amalan juga yang diajar oleh Rasulullah SAW. Amal, amalan. Sama ada amalan dalam ibadah khususiyah seperti sembahyang, seperti puasa, seperti haji, seperti baca Quran, ataupun amalan-amalan selain ibadah, muamalah. Amalan ketika kita berurusan sama manusia, human dealing, jual beli, ya, pinjam meminjam.